Si anak dara di bawah sarang burung tempua, salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita tampak ayu berkacamata iaitu Saudari Syairah. Dipersilakan Saudari. Jika tak kenal, maka tak cinta. Oleh itu, marilah kita berkenal-kenalan terlebih dahulu. Nama diberi Syahirah binti Muhammad Rosli, berasal dari negeri selatan, iaitu Negeri Sembilan. Salam kenal saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Saudari Syahirah atas perkenalan yang cukup ringkas tetapi amat bertenaga. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua. Nampak yakin dan tenang iaitu Saudara Muhammad Adib bin Rohadi. Selamat datang Saudara Adib. Apa khabar Saudara? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudara moderator. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudara juga. Ya, sudah pasti Saudara Adib. Topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Baiklah, ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudara Koris Daniel bin Cik Kamarudin. Apa khabar Saudara? Khabar baik saudara moderator. Jadi alhamdulillah saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama-sama saudara dan saudari serta para hadirin. Salam forum buat kamu semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel kita, kembali kita kepada topik forum pada hari ini. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai perbincangan forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Saudari Syairah, mohon saudari mengupas apakah yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Danish selaku moderator kita pada hari ini. Sebagai ahli panel yang pertama, saya akan mengemukakan definisi mengenai keterampilan berbahasa. Dalam komunikasi, secara tidak langsung, kita akan menggunakan keterampilan berbahasa yang telah kita miliki tanpa kita sedar. Keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu aspek yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang semasa berbicara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat mentakrifkan bahawa keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi, manakala bahasa pula membawa maksud mempunyai bahasa, memakai, menggunakan bahasa atau bercakap dalam sesuatu bahasa. Menurut Hotomo 2005, terampil adalah cekap dalam menyelesaikan tugas. Dalam kata yang lebih luas, setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan manusia yang bermutu dan memiliki pengetahuan. Apabila cekap berbahasa, maksudnya seseorang itu mempunyai kemahiran berbahasa yang tinggi. Kemahiran bahasa pula meliputi aspek seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Menurut Dunet 1976, keterampilan bererti mengembangkan pengetahuan yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Perkara ini dapat dirumuskan bahawa semakin tinggi kemahiran bahasa seseorang, semakin tinggi kecekapan berbahasanya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator.
Terima kasih saudari atas hujah yang cukup jelas dan padat sebentar sahaja tadi. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Adib, mengenai fungsi keterampilan berbahasa. Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara moderator tentang fungsi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa berfungsi dalam membolehkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan juga berkesan. Maklumat yang ingin disampaikan melalui komunikasi dapat difahami dan diamati oleh penerima, menyebabkan penerima dapat memberi respon terhadap perkara yang dibincangkan. Secara asasnya, prinsip keterampilan adalah untuk melancarkan pemerolehan informasi dan juga pemberian informasi dalam komunikasi. Menurut Muhammad Ilham pada tahun 2020, tujuan keterampilan berbahasa adalah bukan sahaja bertutur tanpa mempunyai objektif, tetapi keterampilan berbahasa juga membentuk pribadi seseorang yang mempunyai keyakinan diri ketika bertutur dalam berkomunikasi untuk perbahasan yang dilakukan dapat menghasilkan pemufakatan antara penutur dengan lawan bicara. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli panel kedua, iaitu saudara Adib. Maklumat yang disampaikan cukup bermanfaat dan bermakna buat kita semua. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga, saudara Koris, tentang prinsip keterampilan berbahasa. Silakan saudara. Terima kasih buat saudara moderator iaitu saudara Danish. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, saya di sini akan menjawab persoalan yang dilontarkan oleh saudara Danish. Pada pendapat saya, guru bahasa Melayu perlu mempunyai prinsip mengenai bagaimana cara bahasa Melayu itu diajarkan atau dipelajari. Dengan berpegang pada prinsip itu, maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Menurut Kamus Dewan, prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan, sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa, ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa. Manakala menurut Pohan 2021, terdapat 4 prinsip keterampilan berbahasa iaitu prinsip kontekstual, integratif bahasa, fungsional dan apresiatif. Prinsip kontekstual merupakan prinsip pembelajaran dengan mengaitkan apa yang kita belajar dengan kehidupan seharian. Prinsip jenis ini juga bagi memastikan seseorang mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, prinsip integratif bahasa pula merupakan suatu sistem kerana bahasa itu sendiri ialah sistem. Prinsip ini menekankan teknik mengajar yang melibatkan semua isi pelajaran agar membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Muhammad Hanif Hassan 2014. Jadi prinsip fungsional pula mementingkan seseorang pelajar agar dapat berkomunikasi dengan baik dan tepat. Akhir sekali, prinsip apresiatif yang kebiasaannya berlaku ketika pembelajaran sastera. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran behaviorism. Golongan ini beranggapan bahawa bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan, manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting. Ahli-ahli behaviorism menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan. Bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua adalah pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna guru-guru mestilah berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan kemudian barulah kepada pengajaran membaca dan menulis. Ini hanya dapat dilakukan setelah murid-murid
dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa. Bahasa adalah satu tabiat untuk membentuk kebiasaan, latihan dan latih tubuh serta perbualan bahasa juga perlu diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada yang lebih susah. Jadi saya serah kepada moderator. Terima kasih panel ketiga. Usai sudah pusingan pertama yang cukup syarat dengan hujah yang amat menarik sebentar tadi, bahan kini kian terasa tanpa membuang masa, kita teruskan lagi dengan pusingan yang kedua. Kali ini kita akan mengupas topik dengan lebih mendalam mengenai kaitan keterampilan berbahasa dengan pengucapan awam. Saya yakin ramai dalam kalangan hadirin hadirat sekalian tertanya-tanya apakah kaitannya antara dua aspek ini. Usah khawatir, mari kita dengarkan mauduk yang akan disampaikan oleh panel pertama kita iaitu saudari Syairah yang nampak lebih yakin dan bersemangat di sana. Silakan saudari. Terima kasih saudara atas topik yang diajukan yang bagi saya cukup menarik. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu dengan lebih terperinci mengenai topik tersebut. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai teknik penyampaian dalam pengucapan awam yang boleh kita kuasai. Teknik dalam pengucapan awam adalah sebuah tata cara menyampaikan maklumat, membimbing, mengajar, membantu, menghiburkan dengan cara yang betul. Teknik penyampaian yang baik adalah kunci untuk menyampaikan pesan secara efektif dan mempengaruhi pendengar. Baiklah, pertama sekali saya akan menyentuh teknik penyampaian berkesan dalam pengucapan awam. Saya akan membahaskan topik berkaitan teknik yang dapat meningkatkan kemampuan penyampaian dalam setiap kesempatan berucap di hadapan khalayak ramai. Dalam berucap di hadapan khalayak ramai, penyampai perlu mempunyai personaliti dan perwatakan yang menarik serta kemampuan membentuk dan mengawal emosi hadirin. Ini mengambil kira cara individu mengolah bahasa, mengawal suara dan sebutan, kedudukan badan iaitu postur badan, pergerakan air muka serta pakaian. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudari Syairah. Sungguh banyak teknik yang diperlukan dalam pengucapan awam. Bagaimana pula dengan elemen-elemen asas dalam pengucapan awam? Silakan saudara panel kedua. Menjawab persoalan saudara moderator, terdapat 5 elemen asas dalam pengucapan awam, iaitu who is saying what, to whom using, what medium, with effects. 5 elemen ini amat penting dalam asas pengucapan awam bagi memastikan perucap tidak lari dari tujuannya serta dapat menyampaikan maklumat kepada pendengar dengan berkesan. Bagi melahirkan sebuah pengucapan yang efektif, seseorang itu perlu menangani rasa gugup dalam dirinya. Rasa gugup merupakan punca seseorang itu tidak dapat membuat penyampaian dengan baik. Perucap perlu mengawal rasa gemetar dengan berucap terus dan tidak berhenti kerana rasa gugup. Sebelum membuat pengucapan, seseorang itu perlulah mengumpul idea dan maklumat bagi memastikan ucapannya lebih sistematik dan juga teratur. Persediaan awal dengan mencari maklumat tambahan mengenai sesuatu perkara yang akan disampaikan dapat membantu perucap memperuntukkan masa dengan bermanfaat. Bahan-bahan yang telah dikumpul perlu disusun dengan teratur dan sistematik bagi mengelakkan kekeliruan semasa penyampaian. Susun atur bahan yang tidak sistematik dan berhubung kait tidak dapat memberi impak dan kesan yang mendalam kepada pendengar. Malahan, ini akan menimbulkan rasa bosan dengan cepat kerana maklumat yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Untuk memastikan perucap tidak membuat kesilapan, perucap juga perlu menganalisa audiens. Ini amat penting kerana maklumat yang disampaikan perlu bersesuaian dengan penerimaan audiens. Sebagai contoh, seorang perucap yang perlu memberi ceramah motivasi kepada golongan pelajar adalah berbeza dengan memberi ceramah motivasi kepada golongan dewasa. Sebagaimana yang diketahui, mesej adalah maklumat yang ingin disampaikan oleh perucap. Mesej yang disampaikan akan berjaya sekiranya perucap memilih tajuk sesuai, perkataan serta bahasa yang tepat iaitu memenuhi keperluan audiens. Sidang hadirin yang dihormati,
Penampilan diri juga memainkan peranan yang penting bagi seseorang perucap untuk menghasilkan pengucapan yang berkesan. Pendengar dapat menilai perucap dengan cepat melalui bahasa tubuh yang dipamerkan. Mimik muka turut memainkan peranan yang penting kerana pendengar akan memandang tepat kepada wajah perucap dan memerhatikan setiap gerak-geri perucap. Perucap perlu memastikan mata mempamerkan keyakinan diri kerana mata memancarkan 1000 makna kepada audiens. Perucap juga perlu bijak menggunakan ruang dengan sebaik mungkin supaya kehadiran audiens tidak tertumpu pada suatu kawasan sahaja. Seterusnya, apabila persediaan rapi telah dilakukan, seorang perucap perlu pandai memainkan peranan untuk menarik minat pendengar mengikuti ucapannya hingga ke penutup. Pembuka bicara merupakan permulaan yang akan menunjukkan sama ada persembahan itu akan menjadi menarik ataupun tidak. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli panel kedua iaitu saudara Adib. Bagaimana pula dengan aspek keterampilan berbahasa dalam pengucapan awam? Silakan saudara panel ketiga. Terima kasih saudara Danish. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Pertama, keterampilan mendengar merupakan keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat menerima dan bukan hanya sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya sendiri. Dalam bahasa pertama, bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengar melalui proses yang tidak kita sedari yang disebut proses learning iaitu pembelajaran. Terdapat 2 jenis situasi mendengar iaitu mendengar secara interaktif dan non-interaktif. Mendengar secara interaktif berlaku semasa percakapan dalam telefon dan secara non-interaktif pula seperti mendengar radio, TV, filem, khutbah dan sebagainya. Seterusnya, keterampilan bertutur iaitu dalam Kamus Dewan Bahasa 2010, bertutur adalah berkata, bercakap, berbicara, berbahasa dan melahirkan pendapat. Sebagai contoh dengan perkataan tulisan. Menurut Erwin, keterampilan bertutur adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Dengan keterampilan bertutur, kita dapat menyampaikan berbagai macam maklumat. Kita dapat mengemukakan kemahuan, keinginan serta mengungkapkan berbagai macam perasaan yang kita alami. Dalam keterampilan ini juga boleh berlaku 3 situasi bertutur iaitu interaktif, semi-interaktif dan non-interaktif. Selain itu pula keterampilan berbahasa, keterampilan membaca yang tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktiviti membaca dapat dikembangkan secara tersendiri terpisah dari keterampilan mendengar dan bertutur. Sebagai permulaan, kemampuan membaca ialah selit huruf iaitu kemampuan mengenal lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikannya dengan benar. Akhir sekali, keterampilan menulis yang bersifat aktif produktif. Ia dipandang hierarki paling rumit dan kompleks di antara jenis keterampilan bahasa yang lain. Menulis merupakan suatu keterampilan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara berdepan dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Jadi saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Koris. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, dimulakan dengan ahli panel kita yang pertama. Silakan saudari Syaira.
Baiklah, terima kasih saudara moderator. Apa yang dapat saya rumuskan adalah keterampilan berbahasa memiliki kebaikan yang banyak dalam meningkatkan kemahiran pengucapan awam seseorang. Dengan menguasai keterampilan berbahasa yang baik, seseorang dapat menyampaikan pendapat dan juga idea mereka dengan jelas dan efektif kepada orang lain. Keterampilan berbahasa yang baik membantu dalam membina hubungan yang kukuh dan positif dengan orang lain kerana komunikasi yang lancar dan tepat membolehkan interaksi yang baik terbina. Tambahan pula, dengan keterampilan berbahasa yang baik, seseorang dapat menyampaikan mesej secara berkesan, mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain serta memotivasikan mereka untuk bertindak atau mempertimbangkan idea yang dicadangkan. Penggunaan bahasa yang sesuai dan beradab juga mencerminkan kedewasaan dan profesionalisme seseorang dalam situasi komunikasi. Oleh itu, keterampilan berbahasa yang baik adalah kunci kepada keberkesanan seseorang dalam menjalankan aktiviti pengucapan awam dan sekaligus dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat. Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudari panel pertama kita sebentar sahaja tadi. Seterusnya dipersilakan saudara panel kedua iaitu Adib untuk memberi rumusan berkenaan topik kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Akhir kalam daripada saya, pengucapan awam merupakan satu kemahiran yang boleh dipelajari oleh semua orang dan menjadi daluan untuk mencapai kejayaan. Perucap yang cemerlang merupakan perucap yang sentiasa berusaha untuk menyampaikan ucapannya dengan baik dan juga berkesan tanpa mengira audiens dan suasana. Ini memberi gambaran bahawa perucap yang bijak dapat menggunakan segala keperluan yang baik dan dapat menghasilkan pengucapan awam yang terbaik. Oleh yang demikian, persediaan yang rapi amat diperlukan bagi memastikan penyampaian menepati objektif dan memberi kepuasan kepada audiens. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudara panel kedua kita di atas rumusan sebentar saja tadi. Baiklah, untuk yang terakhir dipersilakan saudara panel ketiga kita untuk memberi sedikit kesimpulan berkenaan topik kita sebentar saja tadi. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Natijahnya, keterampilan berbahasa merupakan perkara penting yang perlu dikuasai oleh setiap individu. Ibu bapa perlulah memainkan peranan penting menerapkan elemen keterampilan berbahasa sejak anak-anak masih kecil, kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Selain itu, keterampilan berbahasa merujuk kepada kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dengan berkesan dalam pelbagai situasi berkomunikasi. Ini termasuklah kemahiran dalam bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Kemahiran berbahasa membolehkan individu menyampaikan pemikiran, idea dan emosi dengan jelas dan tepat kepada orang lain. Selain itu, kemahiran berbahasa juga melibatkan pemahaman terhadap struktur bahasa, pembendaharaan kata dan konteks budaya yang berkaitan. Kemahiran berbahasa adalah penting dalam interaksi sosial, pendidikan dan kerjaya seseorang serta membantu membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan memperluaskan pengetahuan dan pemahaman terhadap dunia. Jadi setakat ini daripada saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Koris, ahli panel ketiga kita. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang pengucapan awam. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan seseorang yang mampu berucap dengan baik dan berkeyakinan. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah
kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan gelanggang forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon menghunduri diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.